Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Mazwan Mustafa. Okey, untuk episod kali ini saya akan ceritakan tentang step berikutnya setelah anda melepasi 6 syarat tips untuk membeli rumah pertama. Saya akan kongsikan apakah proses seterusnya setelah anda lulus, anda melepasi 6 tips tersebut, insya-Allah. Okey, untuk step berikutnya, tu apa yang anda perlu lakukan? Mestinya anda boleh memilih rumah. Okey, bagaimana anda untuk memilih rumah? Dalam proses pencarian rumah pertama, anda sendiri perlu tentukan rumah jenis apa yang anda inginkan. Maksud saya di sini adalah rumah under construction ataupun rumah subsale. Rumah under construction adalah projek baru yang masih lagi dalam pembinaan dan mungkin akan siap dalam masa 2 atau 3 tahun akan datang. Manakala rumah subsale adalah rumah yang dikira sebagai rumah second hand, rumah yang kedua, rumah daripada dibeli di atas tangan orang lain. Okey, anda boleh mula mencari rumah berdasarkan jenis rumah yang anda pilih dan berdasarkan kelayakan loan anda dan berdasarkan lokasi yang anda telah tetapkan. Anda boleh filter di Mudah, anda boleh filter di iProperty, anda boleh filter di Facebook, iklan-iklan di Facebook untuk mencari rumah pertama anda. Seperti yang saya cakapkan sebelum ini, untuk memilih rumah baru ataupun rumah lama itu adalah berdasarkan diri anda sendiri. Okey, kenapa saya cakap begitu? Kerana ada setengah orang yang tidak suka menunggu terlalu lama untuk memiliki rumah. Ada setengah orang yang boleh sanggup menunggu untuk memiliki rumah. So, apakah kelebihan membeli rumah under construction? Kalau kita tengok pada tahun 2020 ini, banyak projek yang telah dibangunkan di kawasan-kawasan yang boleh dikatakan arik minat ramai pembeli-pembeli. Contohnya baru ini saya ada satu projek yang dibangunkan di Seri Iskandar Perak, rumah berjenis double story link house di Seri Iskandar Perak. Jadi jika anda ingin membeli rumah under construction, anda perlu tahu apakah step-step untuk membeli rumah under construction. Untuk rumah under construction ni, anda step yang pertama boleh melihat iklan-iklan di Facebook yang mana banyak menawarkan package-package yang menarik. Contohnya seperti booking hanya RM1,000, ada yang serendah 500 booking sahaja, dan ada juga yang menawarkan yuran guaman semua percuma. Yuran-yuran guaman seperti SPA dan loan legal semua ditawarkan secara percuma. Okey, untuk lebih memahamkan anda semua, proses untuk membeli rumah pertama ini sebenarnya dimulakan dengan booking. Jadi bila anda ternampak iklan yang berlegar di ruang Facebook anda, jadi anda boleh klik link tersebut dan anda boleh menanyakan kepada pemilik iklan tersebut. Semestinya yang mengiklankan rumah-rumah under construction ini adalah kebanyakannya terdiri daripada orang macam saya, iaitu real estate negotiator, dan saya juga menggunakan ruangan Facebook ads untuk mengiklankan semua projek-projek under construction yang saya miliki. Okey, jadi setelah anda menghubungi melalui WhatsApp ataupun call kepada pemilik iklan tersebut, akan diterangkan dengan detail-detail pasal projek tersebut. Contohnya seperti berapakah keluasan, type rumah tersebut, kawasan manakah rumah tersebut, bagaimana cara pembayaran, bagaimana yuran-yuran guaman, bagaimana proses-proses untuk pembelian. Dia akan menceritakan segalanya. Jadi sebenarnya real estate negotiator ini lebih membantu anda dalam proses jual beli rumah anda tersebut. Okey, jika anda telah bersetuju setelah perbincangan di dalam WhatsApp dan anda telah bersetuju untuk membeli rumah tersebut, ejen perumahan akan setkan appointment anda dengan beliau untuk anda datang melihat kawasan. Tentunya anda ingin melihat kawasan rumah yang anda ingin beli kan, dan sudah tentunya juga anda mahu melihat rumah contoh. Jadi anda akan diberikan appointment untuk anda datang untuk melihat kawasan serta melihat rumah contoh.
Jadi semasa proses viewing, anda boleh melihat keadaan rumah. Contoh yang diberikan. Anda perlu memastikan betul tak rumah yang diterangkan oleh ejen perumahan tersebut adalah seperti yang mana yang diterangkan di dalam detail di dalam WhatsApp. Contohnya, rumah ini memiliki 3 bilik, 2 bilik air, ataupun rumah ini adalah jenis single story, ataupun rumah ini adalah jenis double story. Anda perlu pastikan, dan anda boleh memastikan apakah yang anda akan dapat semasa anda memiliki rumah tersebut. Contohnya, adakah anda akan dapat tabletop, kitchen cabinet, ataupun anda akan diberi aircon percuma. Anda boleh menanyakan kepada ejen perumahan anda segala detail yang diperlukan oleh anda. Okey. Seterusnya, jika anda bersetuju, anda sudah puas hati, anda sudah tengok kawasan, anda sudah tengok rumah tersebut dan anda setuju untuk membeli. Okey. Setelah anda mengatakan anda setuju untuk membeli, ini amat melegakan saya. Dan anda akan dibawa ke sale gallery untuk perbincangan tentang bagaimana proses pembelian, untuk perbincangan tentang bagaimanakah cara untuk anda membayar, bagaimana cara untuk anda membeli, dan contoh pengiraan loan pembayaran rumah tersebut. Ianya semua akan diterangkan oleh ejen perumahan seperti saya. Jangan risau, semuanya akan dikirakan dan insya-Allah exactly 99% akan sama dengan apa yang dikirakan oleh bank. Apakah step-step untuk anda membeli rumah? First kali, setelah anda setuju, anda dah diterangkan dengan segala detail tentang proses-proses loan dan segala detail tentang pengiraan loan anda. Setelah semua benda tersebut telah dipersetujui, anda bolehlah membayar deposit. Kebanyakan projek under construction memang anda akan diminta untuk membayar booking. Booking yang mungkin ada serendah RM100 dan mungkin juga ada serendah RM500, dan kebanyakannya booking adalah dianggarkan sekitar RM1,000. Jadi setelah itu anda boleh transferkan RM1,000 itu ke akaun developer. Pastikan itu adalah akaun developer dan bukan akaun saya. Pastikan akaun tersebut adalah akaun developer. Kalau bukan akaun developer, itu adalah scammer. Semua urusan booking adalah ditransferkan ke akaun developer, bukan akaun personal ejen perumahan, bukan akaun agensi ejen perumahan tersebut. Mestilah ditransferkan ke akaun developer. Lepas anda transfer booking, anda akan diminta untuk mengisi booking form. Ejen perumahan akan membantu anda untuk mengisi form tersebut, yang mana di dalam booking form tersebut akan tercatat detail-detail rumah yang anda ingin membeli, unit mana dan type apa, serta harganya berapa dan berapakah loan yang anda ingin apply. Adakah 90% ataupun adakah 100%. Setelah anda selesai isi booking form, anda diminta untuk photostat IC dan untuk dilampirkan sekali bersama dengan booking form tersebut. Okey, settle part di sale gallery. Then selepas itu anda boleh berurusan dengan ejen perumahan untuk urusan loan. Okey, untuk urusan loan nanti ejen perumahan akan meminta anda dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses apply loan. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses apply loan perumahan anda? Okey, yang pertama, booking form yang telah anda isi di masa di sale gallery berserta dengan resit bahawa anda telah membayar booking, dan juga kopi IC yang memang amat penting diperlukan, serta seterusnya adalah 3 bulan ke 6 bulan 3 ke 6 bulan slip gaji anda yang terbaru. Maksudnya kalau sekarang bulan Jun, anda kena bagi April, Mei dan Jun. Dan seterusnya 3 bulan bank statement yang terbaru juga, yang terlatest juga, EPF statement yang terlatest, yang terbaru, dan EA form, EA form jika ada yang, dan seterusnya anda akan diminta oleh pihak bank untuk mengisi borang permohonan pembiayaan perumahan anda. Jadi anda lengkapkan borang tersebut dan anda hantar kembali kepada ejen perumahan, hantar kepada saya, dan saya akan submitkan ke semua dokumen tersebut kepada banker. Berapa bank yang saya akan submit, yang ejen perumahan akan submit? Okey, ejen perumahan akan submit
kepada beberapa bank yang dipilih yang telah menjadi panel bank kepada projek tersebut. Jadi anda tidak perlu risau sebab setiap developer memang mempunyai panel bank yang tersendiri untuk urusan pembelian rumah tersebut. Okey, berapa lama untuk mengetahui status loan anda? Okey, anggaran paling lama untuk mengetahui status loan anda jika tidak ada masalah hanyalah dalam masa 7 ke 14 hari sahaja. Itu anggaran berdasarkan pengalaman saya. Mungkin ada banker yang lebih laju, mungkin ada ejen perumahan lain yang berpengalaman mendapatkan status loan buyer lebih cepat. Tapi saya, kalau mengikut pengalaman saya, paling cepat saya pernah dapat adalah dalam masa 5 hari. Dan average yang saya pernah handle sebelum ni, paling cepat adalah 7 hari. Jadi setelah anda tahu result loan anda lulus, anda bolehlah berjumpa dengan banker untuk urusan tu letter offer, LO yang dipanggil LO, dan anda perlu sign LO tersebut. Anda boleh berurusan terus dengan banker ataupun anda ingin melalui ejen perumahan. Ejen perumahan juga akan membantu anda untuk berjumpa dengan banker tersebut, dan pada masa itu anda boleh sign loan agreement tersebut. Dan setelah anda setuju dengan syarat-syarat di dalam loan agreement tersebut. Okey, apakah yang terdapat di dalam syarat-syarat loan agreement? Dalam loan agreement akan di-statekan di situ, akan di-mentionkan di situ berapakah total loan amount anda yang lulus, termasuk dengan insurans MRTA. Apa yang tidak tahu tentang MRTA, selalunya pembeli hanya fokus kepada total loan amount yang berdasarkan harga perumahan, tetapi pembeli terlupa dengan insurans untuk cover rumah yang anda beli tersebut. Nanti dalam loan agreement anda akan di-statekan berapakah total loan anda plus dengan MRTA. Then anda akan juga nampak di situ adalah berapakah pembayaran bulanan yang anda perlu bayar selepas ini, dan berapakah interest yang anda dikenakan terhadap loan perumahan anda tersebut. Untuk average sekarang, untuk pada tahun 2020 ini, average saya boleh katakan 3.5% interest. Okey, setelah settle urusan loan agreement, anda akan berurusan pula dengan lawyer sale and purchase agreement.